Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah وجاهد في سبيل الله حق جهاد حتى أتاه الله اليقين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين قد قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, muslimin muslimat, adik kakak, ini pertama kali saya berada di sini. Bahkan mungkin dikatakan pertama kali saya berada di bercakap di tempat yang so-called salafina. Selepas ini saya bersedia maknanya kalau Alhamdulillah lah ala kulli hal. Ini pertama kali kita berjumpa barangkali. Saya pun tidak kenal antum, melainkan saya kenal Hadi lah. Dan antum pun tidak kenal saya. Maka saya suka kalau pertama kali, saya tak naklah nak berkenalan sangat. Nanti kita lepas ada minum-minum ke kita kenal lah. Cumanya bila pertama kali berjumpa, dia ada dua jenis perasaan ataupun dua jenis persepsi. Yang pertama, dia jumpa pertama kali dia suka. Itu yang dikatakan cinta pandang pertama. Adakah yang kahwin cinta pandang pertama kat sini? Orang lama-lama mungkin lah kot, ataupun orang baru, wallahu alam. Dia tengok cinta pandang pertama lah. Yang kedua terbalik. Al-aks, terbalik. Kita meluat lah tengok dia ni. Boyo lah. Boyo lah dia ni. Lagak. Tak padan dengan budak kecil. Macam tu. Lagak. Rupa-rupanya lepas kawan, Allah. Lepas kawan, lepas kenal, oh bagus. Kita pun. Jadi itulah. Itu pertama. Tambah-tambah bila berhadapan dengan antum, yang mana saya kalau mengajar dalam kelas, ada jenis orang budak yang jenis suka bertanya. Teman-teman tanya, minta dalil, kita seriau. Jadi antum yang ashabu al-adillah ni minta dalil kan. Itulah beza kita dengan orang lain. Pengajian sunnah ni pengajian orang yang ustaz mana dalil. Pengajian yang mencorakkan supaya orang ni al-ilmu qala Allah wa qala rasuluh. Al-ilmu tu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata dan apa yang nabinya kata, seperti mana yang dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jadi saya seriau sebenarnya kalau berucap di hadapan sahabat-sahabat sunnah. Seperti mana seriaunya para ilmuwan dahulu apabila tokoh hadis mai. Satu syekh daripada Syam. Ini Dr. Kamilin selalu menceritakan. Satu syekh daripada Syam dia mai, dia bagi syekh besar. Syekh besar mai daripada Syam duduk buka halaqah ilm. Maka orang duduk ramai dalam satu tempat, rumah dekat tempat dia. Maka adalah yang lambat, ada yang lewat. Macam saya lah lambat. Minta maaf, lupa nak minta maaf. Minta maaf lambat. Saya ni
Kalau lambat tu rasa ralat sikit, ralat banyak lah. Kita ni sunnah bukannya. Sepatutnya sunnah kita kita maaf, insyaAllah kali kedua kita pun dah tahu tempat. Tadi pun Max bawa ikut jalan mana saya pun tak tahu. Keluar ikut Tambun lah. Max saya tu dia dah merajuk dengan saya pun tak tahu. Jadi dalam majlis tu ketuk pintu, siapa? Dia kata dekat anak murid dia yang istiqbal, yang jaga pintu, Ahmad bin Hanbal. Oh, okey, tak apa, masuk Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni jenis tak tanya sangat. Jenis tak bertanya, jenis wara. Ketuk pintu lagi siapa? Ahmad siapa nama dia? Ahmad bukan Uraiqid. Afwan. Okey, tak apa, masuk. Siapa? Ketuk kali ketiga Ar-Rumi. Ketuk kali ketiga Ar-Rumi. Ketuk kali keempat Ibnu Zuhair. Ya Allah, masuk tak ada masalah. Ketuk kali kelima siapa? Ibnu Ma'in. Dia kata Ibnu Ma'in ni macam antum lah, Ibnu Ma'in ni. Ibnu Ma'in menggeletak tangan terlepas buku. Oh, takut. Aura ahlu sunnah, aura ahli orang yang, sebab Ibnu Ma'in ni rajin minta dalil, rajin provok, rajin tanya rijal, rajin tanya perawi. Jenuh lah kita. Jadi takut. Macam itulah saya ni pun takut berhadapan dengan antum. Jadi jangan berlemah lembut sikit dengan saya. Kemungkinan ada daripada kalangan antum ni yang lebih pakar daripada saya. Tapi atas himmah orang yang belajar hadis, kata Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a minhu hadithan fahafizahu faballaghahu farubba al-muballagh aw'a min as-sami'. Kata Nabi SAW, naddarallahu imra'an, Allah bagi cahaya dekat orang yang mendengar hadis. Allah bagi cahaya, Allah terangkan hidup dia, Allah bagi dia kemuliaan, cahaya. Orang yang mendengar hadis, sami'a minhu hadithan fahafizahu, kemudian dia hafal hadis tu, faballaghah, kemudian dia sampaikan. Kemungkinan orang yang disampaikan tu lebih aw'a minal muballagh. Orang yang disampaikan tu lebih faham pun hadis tu daripada orang yang menyampaikan. Dalam riwayat yang lain, orang tu lebih faqih daripada orang yang menyampaikan, kemungkinan. So, jadi atas wasiat Nabi SAW supaya kita sampaikan sunnah, sampaikan hadis, maka saya beranikan diri berhadapan dengan antum, untuk kita sama-sama kita mendapat manfaat daripada apa yang dikatakan Nabi SAW dengan memberikan cahaya. Baik, saya tak tahu sebenarnya Ustaz Kamilin dia dah syarah sampai dia katanya mukadimah dia ke mukadimah kitab, saya lupa nak tanya Hadi. Mukadimah kitab. Dia dan kitab pun habislah. Habis kitab. Kiranya semua dah tahu lah mukadimah kitab ni. Saya boleh tanya lah. Saya alhamdulillah belajar Umdatul Ahkam serta menghafal hadis-hadisnya walaupun tak habis lah. Waktu belajar di Yaman dulu. Saya nak betulkan sikit, saya bukan di Yaman tu, di Sana'a di Sana'a, kemudian di Ma'rib. Saya hafal ni waktu dekat Ma'rib lah, Ma'rib Darul Hadis. Cumanya saya nak betulkan, saya bukan lulusan. Sebab kalau lulusan ni dia kena ambil exam, dia lulus. Saya tak lulus. Bukan sebab saya tak exam, sebab saya tak ambil. Belajar kat Darul Hadis pun belajar ada manhaj Darul Hadis kan, kita hafal talaqi dan sebagainya. Ada exam dia, cuma saya tak habis belajar dekat sana, kemudian saya balik Malaysia. Jadi kalau nak kata lulusan UIA, ya betul. Saya lulus alhamdulillah di UIA. Lulus dengan cemerlang, tak ada masalah lulusan. Okey, cuma belajar di Yaman tu ialah betul lah. Okey, so saya hafal lah di sana. Kami kat sana Umdatul Ahkam ni, talibul hadis ataupun yang belajar di tempat-tempat orang sunnah ni, Umdatul Ahkam ni biasa hafal. Kitab hadis yang pertama hafal Umdatul Ahkam lah. Kemudian start dengan Umdatul Ahkam, kemudian Sahihain, Al-Jami' Bain Sahihain. Kemudian baru pergi kepada Kutubus Sittah. Kemudian baru-baru ni kita tengok kan, dia hafal 20 musannafat. Subhanallah, ratusan ribu hadis, 20 musannafat dia hafal. Okey, baik.
Kitab ini Umdatul Ahkam adalah kitab hadis ke kitab fiqh? Jawapannya ialah kitab hadis fiqh. Ada dua. Sebab itu namanya Ahadithul Ahkam. Ahadis ialah apa? Ahadis ialah jamak daripada hadis. Ni kita pun tahulah. Hadis satu mufrad, ahadis adalah jamak plural dia. Ahadithul Ahkam. Hadis ini apa? Hadis ialah manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyah aw khilqiyah, sawa'an kanat ba'da al-bi'tsa aw qablaha. Yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan ataupun takrirnya, diamnya Nabi, setujunya Nabi, ataupun sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi khilqiyah, khilq appearance, appearance dia. Bagaimana wajah Nabi, janggut Nabi, bagaimana pakaian Nabi, bagaimana ini appearance Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini kalau kita belajar sunnah ghair tasyri' lah, melainkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Seperti janggut, Nabi kata min sunan al-fitrah. Nabi suruh afu lihyah, panjangkan janggut. Maka ia terkeluar daripada appearance sunnah yang bukan ghairu tasyri'. Jadi termasuk daripada sunnah yang tasyri' yang ditasyri'kan, yang ada di sana hukum hakam, yang diperintahkan untuk kita ikut. Ada sunnah yang ghairu tasyri', yang bukan ghair tasyri', yang tidak dapat pahala pun kalau kita ikut, bahkan mungkin dapat dosa. Apa contohnya? Ada tak sunnah kita ikut dapat dosa? Kahwin 12. Nabi kahwin 12. Aku nak ikut sunnah kahwin 12. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ini sunnah, kita bagi sunnah ghair tasyri'iyah, sunnah yang tidak disyariatkan kepada kita. Sunnahnya sunnah khususiyah, khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Allah, fankihu ma tawbalakum min nisa matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum la tahlil fawahidah. Tahu paling banyak pun 4. Ada lagi lah, sebagainya lagi. Baik. So ahadis, ahkam ialah bila kita katakan ahkam, ia adalah yang berkaitan dengan al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum amali, yang mana di situ kita boleh istinbat daripadanya keluar ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah, 5 hukum hakam, sama ada dari segi wajib ataupun nadbu, sunat, sunat, ataupun harus, ataupun makruh, ataupun haram nak sebut ya, haram. 5 hukum hakam ni. Maka bila kita membicarakan mengenai hukum hakam, kita tidak akan lepas daripada membicarakan tentang ni 5 perkara ini, sama ada ia mubah, harus ataupun wajib dan sebagainya. Okey, so itulah dia kitab Umdatul Ahkam, Ahadithul Ahkam. Famous. Ada dekat kitab Umdatul Ahkam. Yang depan saya ni adalah kitab syarah Ibnu Daqiq Al-Aid, Al-Ahkamul Ahkam, Ibnu Daqiq Al-Aid. Tapi saya tidak akan perincikan syarah ini. Ibnu Daqiq Al-Aid adalah antara syarah, kitab syarah Umdatul Ahkam yang sangat terbaik lah, Ibnu Daqiq Al-Aid. Tapi dia punya pendetailannya itu subhanallah, hanya mungkin kita boleh, untuk talibul ilmi yang dah betul-betul mahir, banyak perbahasan dari segi daqiq, detail, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Madagascar, kan? Bukan Madagaskar tu. Itu lain, itu Afrika. Al-Maqdisi adalah satu tempat dekat Damsyik. Kalau kat sekarang ni Palestin lah. Ya. Al-Maqdisi. Dia ni lahir pada tahun 541 Hijriah. Dia hidup pada tahun 500, lahir 541 Hijriah dan meninggal pada tahun 600 Hijriah. Mana kata dia adalah ulama pada kurun ke-6. Ya, ulama pada kurun ke-6. Dia digelar hafiz. Hafiz. Kalau kita belajar ulumul hadis, kita akan kenali ada tingkatan ahlul hadis. Yang pertama musnid. Ni yang paling rendah sekali ni. Dia setakat hafal hadis dengan riwayat, dengan perawi sekali, kemudian disampaikan. Walaupun dia tak tahu pun apa yang dia sampaikan tu. Bila ditanya apa, tak tahu, tak faham pun. Aku dengar aku hafal, sampaikan. Itu musnid. Yang kedua muhaddis.
Kalau saya di musnid pun tak sampai lah, tarikh di musnid pun tak sampai lah. Muhaddis ni subhanallah, orang yang mendalami, orang yang menceburi bidang hadis. Muhaddis ni mungkin ada pada zaman sekarang. Kemudian lepas muhaddis baru Ustaz Al-Hafiz. Al-Hafiz. Kemudian Al-Hujjah. Kemudian Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka-mereka ni, Syu'bah bin Hajjaj, Ibnu Ma'in ni, para ulama ini. Maka beliau ini para ulama itlaqkan, bagi dia gelaran Al-Hafiz. Al-Hafiz maknanya tingkatan yang pertengahan. Dan dia pakar hadis pada ketika itu. Dia mengenali perawi, dan dia juga kalau kita pernah belajar kitab, kalau kita kenal kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, dialah yang mengarang kitab Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang mana tak famous pun kitab ni. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal tak famous. Tetapi selepas Al-Mizzi karang kitab Tahdzibul Kamal, jadi famous. Banyak kitab yang sebenarnya memang tak famous, tapi bila disyarahkan kitab itu, pensyarah tu yang memfamouskan kitab tu kembali. Kitab Taqrib yang dikarang oleh An-Nawawi tak apa famous. Famous juga, tetapi Tadrib disyarahkan oleh As-Suyuti, Tadrib Rawi, jadi famous. Subhanallah. Okey, ini antaranya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini dia hidupnya subhanallah, dia ni orang yang sangat pegang kuat pada sunnah. Kita sampai ke berapa? Jangan terpulang. Saya kata terpulang ni tak pulang-pulang. Sampai ke berapa? Biasa sejam ke atas. Okey. Lepas tu kita solat sini ke? Okey. Sejam. Mana kita start? Saya kira sampai kita ambil hadis pertama cukup lah. Kalau tidak Ustaz ni mukadimah, ni Ustaz Amirul mukadimah, dah dua mukadimah kan, hadis yang pertama ataupun sampai hadis yang kedua. Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia ni orang yang zaman dia memang dia beriktiqad mazhab sunnah lah, Al-Athari. Mazhab akidah ni akidah Al-Athari. Dia ni kuat pegang teguh dengan sunnah, wara', dan dia da'i ila Allah, pendakwah. Dia ni pantang lihat kemungkaran, dia cegah terus. Dia pernah pecahkan alat mainan yang al-malahi, anak permainan yang macam kita sekarang ni, chess, semualah benda tu. Permainan yang buang masa ni dia pecahkan. Dia pecahkan khamar, tintin khamar, tintin ayam khamar, arak. Solat malam 300 rakaat. Solat malamnya panjang, 300 rakaat. Dia macam Al-Imam Syafi'i. Mereka para ulama ini da'bus salihin, da'bus salafus salih. Mereka memang hidupkan malam. Ini kalau kita boleh dapat, insya-Allah. Kadang-kadang kekurangan kita ni, orang buat dakwah sunnah ni, ini kekurangan kita. Malam kita siang kita duduk gini, tapi malam kita tidak dapat da'bus salihin. Para salafus salih daripada sahabat sehinggalah tabi'in, mereka hidupkan malam. Al-Auza'i, Al-Imam Auza'i, para hadis, ulama hadis besar ni. Satu ketika orang mai ziarah dia, satu orang perempuan ziarah isteri dia. Tengok ada satu kapet basah. Kata, wahai imra'atu Auza'i, wahai isteri Imam Auza'i, kenapa hang ni punyalah tak jaga anak sampai kencing dekat sejadah. Kencing kat sejadah, dia kata lah, membawang. Biasalah orang perempuan ada mai, hang ni tak jaga ke anak hang ni sampai kencing dekat sejadah. Dia kata mal waihak, dia kata isteri Auza'i ni kata kat perempuan dia kata waihak ni kata, apalah hang, macam itulah kita lebih kurang apalah hang ni bukannya anak kencing, bukan kencing anak aku, ini adalah tangisan Imam Auza'i setiap malam sehingga membasahi sajadah. Subhanallah. Memang para salafus salih memang begitu, da'bus salihin, menangis tiap malam. Tangisan dengan mereka memang sangat sebati.
Begitu jugalah Abdul Ghani Al-Maqdisi, malamnya dipenuhi, siangnya banyak berpuasa. Kemudian dia ini siangnya baca Quran, lepas baca Quran dia tidur asar waktu Zuhur, kemudian dia menulis dan sebagainya. Abdul Ghani Al-Maqdisi ini dia famous dengan ujian dia. Dia macam Imam Ahmad bin Hanbal, banyak ujian dia. Dia masuk Al-Asbahan dekat Iran sekarang ni. Dia kena uji sebab orang power sangat ni, memang akan ada orang dengki. So jangan jadi power. Tak ada. Dia orang dengki biasa tu. Dengki talibul ilmi, sesama pelajar, sesama ulama ni. Ini ulama ni diuji dengan dengki sesama aqran. Dengki sesama para ulama semasa itu. Ini ujian bagi mereka. Begitu juga Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, dia dapat ujian yang banyak. Masuk Asbahan, orang mula mai kumul mengaji dekat dia, tanyakan hadis dekat dia, bertanyakan, duduk ramai dekat dia. Ulama semua dah pakat risau. Ulama buat ujian dekat dia. Terutama ketika itu sirah, pertembungan antara Ahlul Athariyah ataupun mazhab Al-Athariyah dengan Al-Asy'ariyah. Ketika itu sangat kuat pertembungannya, sehingga kan mereka ini subhanallah. Kalau zaman Ahmad bin Hanbal, dia diuji dengan khalifah yang berpahaman Mu'tazilah, akan tetapi pada zaman Abdul Ghani Al-Maqdisi dia diuji dengan Al-Asy'ariyah. Moga-moga kita tidaklah sampai macam tu. Sehingga kan dia direncanakan untuk dibunuh, dibawa keluar. Masuk Dimashq pun sama, masuk Mesir pun sama, sehingga kan akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan ditekan. Banyaklah orang ramai ada spy dan sebagainya. Ala kulli hal, segala mihnah ini ujian, dibuang negeri, disekat, tak boleh pergi masuk ceramah. Biasalah kan. Tidak, zaman dulu adalah, bukan zaman dah ni biasalah kalau tak boleh bagi kan. Zaman daripada zaman dulu dah. Disekat, tak boleh masuk. Dah masuk sampai direncanakan untuk dibunuh Abdul Ghani Al-Maqdisi antaranya. Tetapi tidaklah menghentikan dia daripada menyebarkan, memegang teguh akidah dan berpegang dengan menyebarkan sunnah. Subhanallah. Baik, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak cerita pasal Abdul Ghani Al-Maqdisi panjang, saya kira mungkin dah diceritakan oleh Ustaz apa ni, Dr. Kamilin. Dr. Kamilin, tu dia takut tu dia lupa habis tu. Dr. Kamilin. Jadi saya pun insya-Allah kita start dengan cumanya saya nak bagi tahu kitab ini ditulis kerana anak murid dia minta. Dalam muqaddimahnya apa kata dia? Dia kata fa inna ba'd al-ikhwani sa'alani ikhtisar jumlatin min ahadits al-ahkam mimma ittafaqa alayhi al-imaman Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari wa Muslim al-Hajjaj al-Qushairi. Dia kata sa'alani ba'd al-ikhwan, maka ada orang ramai ikhwan aku, pelajar aku, saudara-saudara aku, sahabat-sahabat aku minta untuk aku ikhtisar, buat karangan, buat satu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, iaitulah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana disepakati oleh kedua, bukan setakat kumpul, yang disepakati oleh kedua-dua imam ini, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim. Maka hadis ini kita katakan ianya hadis Al-Muttafaqun alaih. Apa maksud hadis Al-Muttafaqun alaih? Hadis yang sepakat matannya diriwayatkan oleh kedua-dua imam, walaupun jalurnya berbeza, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi. Walaupun jalurnya berbeza, walaupun sahabat yang meriwayatkan lain, tetapi matan yang sama, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka itu adalah muttafaqun alaih. Oleh itu berbahagialah antum apabila kita mengaji kitab ini, kita telah mengaji hadis-hadis yang paling sahih. Antum tahu tingkatan hadis yang paling sahih ialah, yang pertama adalah mattafaqa alaihi al-imamain al-Bukhari wal Muslim. Hadis yang paling sahih ialah hadis yang disepakati oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam al-Muslim. Ini. Kemudian man farada bihi al-Bukhari. Kemudian tingkatan yang seterusnya, apa yang bersendirian diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari.
Kemudian man farada bihi al-Imam al-Muslim. Kemudian barulah sampai ke tempat ketiga oleh apa yang diriwayatkan secara bersendirian oleh Imam Muslim. Sebab kita tahu kitab al-Bukhari adalah kitab yang as-sahih kitab ba'da al-Quran. Kitab Jami' kitab Sahih al-Bukhari adalah kitab yang pertama tersahih selepas al-Quran. Kitab Sahih al-Muslim adalah tempat yang kedua. Tetapi apabila bersepakat dua imam ini meriwayatkan hadis yang sama, itulah hujah, tidak syak lagi. Hadis daripada al-Bukhari pun dah cukup, dah hujah, sahih belaka. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pun sahih belaka. Tapi bila sepakat, lagilah sahih. Baik. Saya kira itu sedikit mukadimah dari saya. Cukup kan? Antumlah tambah-tambah sendiri minta hadi. Minta hadi tambah nanti. Kalau ustaz lambat kan, dia dululah ustaz. Mukadimah boleh. Baik, bismillah. Kitabut Taharah. Kita masuk Kitabut Taharah, kitab yang pertama. Kitabut Taharah biasa. Kalau dalam mana-mana kitabul fiqh atau kitabul hadis, dia akan dimulakan dengan kitab At-Taharah. Sebab apa? Sebab kewajipan yang pertama, soalan yang pertama yang akan ditanya di akhirat nanti adalah solat. Perkara yang pertama seperti mana dalam hadis yang akan ditanya pada hari akhirat adalah solat. Kemudian ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa al-wajib. Tidaklah sempurna kewajipan apabila kena dengan dia, maka yang itu pun jadi wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa al-wajib. So at-taharah adalah kewajipan untuk melakukan solat. At-taharah adalah kewajipan untuk melakukan solat. So sebelum bicarakan mengenai solat, maka kita perlu bicara mengenai taharah. Saya kira bab taharah ni kita laju-laju pun tak apa dah. Sebab kita duduk kat masjid asyik kat taharah saja. Lepas tu ustaz habis mengaji, duduk taharah. Masuk ustaz lain, kitab baru atau lain taharah. Lain tak taharah. Sebab tu kadang-kadang ada penceramah dia kata kita start dari bab nikah dulu ke, kitab jihad dulu ke, kitab tengah-tengah, kitab buyuk, kitab muamalat. Tapi tak apalah, kita start. Tapi kita akan boleh laju-laju sikitlah dalam bab kitab taharah, InsyaAllah. Sebab semua belaka tahu dah. Cumanya saya nak kata mungkin kita dah mengaji sebelum ni, tapi kita tak tahu daripada mana dalil-dalilnya apa. Jadi dengan bila kita tahu dalil, subhanallah, kita buat tu kita rasa pegang tu kita kuat, seronok tu. Baik, kitab taharah. Kebiasaan memang para ulama akan mulakan dengan kitab taharah. Antum ta'lamuna anna at-taharah yanqasimu ila al-qismain. Taharah terbahagi kepada dua. At-taharatu minan najasah wa at-taharatu minal taharah daripada najasah, daripada najis, dan taharah daripada al-hadath. Suci daripada taharah ni apa maksudnya? Suci. Tahur. Suci. Maknanya suci ni taharah ada dua, taharah daripada hadath dan taharah daripada najis. Kedua-dua ini wajib ketika mana seseorang itu ingin menunaikan solat. At-taharatu minal hadath, dia menyebabkan seseorang itu tidak boleh melakukan solat. Al-hadath apa dia? Ihtilam. Orang lelaki memimpi keluar air mani. Perempuan pun sama. Bermimpi keluar air mani. Berjima antara suami dan isteri. Kemudian nifas, haid. Ini semua adalah hadath. Oleh itu satu-satu orang yang ingin salat ataupun ingin mengerjakan sebahagian hukum hakam, maka dia perlu menyucikan diri daripada hadath. Hadath pula ada dua, hadath kecil dan hadath besar. Hadath besar disucikan dengan iktisal, mandi. Hadath kecil disucikan dengan wudu. Cuma persoalan dengar ni persoalan hadath kecil ni. Okey, sebelum persoalan. Yang kedua adalah at-taharah minan najasah. Bersuci daripada najis. Kata Nabi, ju'ilat liyal ardu tahura masjidan wa tahura. Dijadikan bagi aku antara 5 perkara dalam hadis. Nanti kita akan sampai pada hadis juga. 5 perkara yang aku diberi, Rasul-Rasul sebelum ini tidak diberi. Antaranya ialah aku dijadikan tanah ini bagi aku masjidan wa tahura, tempat sujud dan tahur, bersih.
Jadi kita pun pegang hadis ni. Kita kata main tengok, tak apa, solat je mana-mana, solat je. Solat ni ada najis, tak apa, najis tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, Nabi bagi tahu tahurah. Masjid ni tahurah. Ada ayat kencing nampak situ, ayat kencing, tak apa, tahurah. Itu apa tu? Mengarut. Tahurah apa benda tu? Dah jelas ada kencing, ada najis tu, tak tahurah lah. Maksudnya tempat yang memang kita tidak ketahui ada najis ataupun ada najis, maka tempat tu tahur. Okey, baik. Kena air kencing, kena najis, kena kahak najis kahak najis ke? Kahak tak najis. Kahak kita panggil dia kotoran. Tak semua benda yang kotor najis. Kahak kotoran. Sebagainya lah. Soalan. Antum cuba jawab. Saya suka memang setiap kelas saya bagi, at least saya bagi tinggal satu soalan, nanti dia balik dia cari sendiri. Supaya dia at least dia balik tu dia ada benda dia nak cari. Satu orang dia kencing, dia buang air kecil. Dia tak basuh. Dia tak basuh tempat dia kencing tu lah. Dia tak basuh alat kemaluan dia. Kemudian dia ambil wudu. Sah tak wudu dia? Kalau sah, perlu tak dia basuh kemaluan dia tu balik? Tak payah jawab lah, simpan. Antum jawab sendiri. Antum jawab sendiri. Nanti minggu bulan depan saya datang, kita tanya. Maknanya kita tahu ada progress tu, cari keadaan. Wudu tu dah angkat hadas kecil. Betul? Tapi dia tadi dia kencing tadi, tapi dia tak basuh alat kemaluan dia, kemudian dia ambil wudu. Apakah dia sah tak solat dia? Dia solat, apakah sah solat dia? Kita cari. Ataupun sah tak wuduk dia yang pertama? Sah tak wuduk dia yang pertama? Yang pertama kalinya sah tak wuduk dia? Okey, baik, kita masuk. Kita bertaharah settle. Hadis yang pertama, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Semua ada buku kan? Apa kata kita baca sekali? Hadis kita baca sekali. Boleh ke macam tu? Saya pun nak dengar. Saya tak mau syok sendiri. Saya dalam kelas memang saya tak cakap sendiri je. Saya banyak tanya orang. Saya kalau boleh diam ni, nak dengar orang student cakap. Baik, kita sama-sama. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dalam buku antum yatazawwajaha. Okey. Aw imra'atin yang yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Baik, hadis ni famous lah. Para ulama kadang-kadang dia untuk tabarruk, untuk ambil keberkatan, bukan ambil keberkatan, untuk dia nak ingatkan diri dia sendiri tentang ikhlasnya berbuat sesuatu. Kitabah. Para ulama ni dia banyak menulis. Antara yang menulis kitab mereka dengan hadis ini pertama kali ialah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dia start kitab hadis dia dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian disusuli oleh para ulama yang lain sehinggalah kepada Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi setiap penulisan dia tulis dengan hadis ini. Riyadhus Salihin, hadis Arba'in An-Nawawi, kitab macam lah, semua kitab dia start dengan kitab hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada dua hadis yang penting dalam kehidupan kita.
Yang mana dua hadis ini yaduru ala qabuli wa raddu al-amal. Dia berkisar tentang penerimaan dan penolakan sesuatu amalan. Yang pertama adalah hadis ini, ni hadis niat. Yang kedua adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat pembaharuan dalam agama kami, dalam ibadah, maka dia ditolak. Maka dua hadis ini adalah berkisar tentang penerimaan dan penolakan sesuatu amalan. Satu orang yang buat full sebiji-sebiji macam cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, tapi niatnya kosong. Dia buat kerana ri'a an-nas, nak menunjuk-nunjuk. Maka diterima tak amalannya? No, tidak diterima. Satu orang yang ikhlas niat dia sungguh-sungguh, aku buat ni memang kerana Allah Taala lah. Aku bertaubat malam tadi, hadi mai dia aku taubat teriak. Esok pagi tu dia bangkit subuh semangat. Aku nak solat 3 rakaat subuh ataupun 4 rakaat. Lama banyak kali aku tak solat ni. Semalam aku tak solat, aku nak buat solat 4 rakaat. Betul-betul ni. Ikhlas betul ni. Terima tak? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Jadi dua hadis ini adalah hadis yang sangat penting di dalam mi'yar, di dalam kita nak mengetahui amal, di dalam satu kita panggil satu kita panggil untuk kita tahu, untuk kita cek bagaimana amalan kita itu mungkin diterima ataupun ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, al-Khalifatul Atsani. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Umar bin Khattab ni kalau nak cerita panjang macam tu buat daurah lah. Umar bin Khattab panjang kisah dia. Katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya innama ni kalau dalam bahasa Arab kita panggil adatul hasri. Dia adalah satu adah ataupun satu perkataan yang menunjukkan al-hasru. Dia itu saja. Sesungguhnya itu saja, tidak termasuk benda lain. Segala amalan ini didasari dengan niat. Dalam riwayah yang lain bin niyah. Bukan dengan jamak. Innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya segala amalan ini dia mesti dengan niat. Yes. Yes. No, dia tak sanad. Dia para ulama selepas kurun ke-4 Hijriah kebanyakannya mereka sudah tidak menulis kitab dengan sanad ikhtisar. Mereka akan buang sanad. Sebab apa? Sebab kitab-kitab sudah habis, mereka terbuku. Terbuku sudah kitab. Baru-baru ni kelas yang ada ulum hadis, ada student tanya, ustaz, zaman sekarang ni ada orang masih mementingkan belajar sanad. Belajar kena ada sanad. Kalau tak ada sanad, jangan belajar dengan guru tu, dia tak ada sanad. Dia mengajar hadis tak ada sanad. Betul ke ustaz? Saya kata, saya pun ada waktu dekat satu tempat, satu ketika tu ada orang suruh mengajar saya satu kitab tu lah. Kemudian saya shift kat kawan saya. Kemudian member saya tu ustaz lah, dia kata ustaz, dia punya orang atasan tak bagi. Pasal apa? Sebab saya tak ada sanad kitab tu. Walhal bukan kitab hadis pun. Jami'ah Risalah. Risalah Al-Jami'ah. Habib apa dah? Kitab fake, kitab apa dah? Kitab muasarah, kitab baru ni lah. Kita tak ada sanad. So saya jawab, saya kata sanad ini tidak ada function dah zaman sekarang. Ada tak function zaman sekarang sanad? Kalau saya bagi sanad saya pun dekat antum, sanad saya sampai kepada Rasulullah, pergi kepada Abu Lais, Khairul Abadi sampai kepada Rasulullah, ada function tak? Ada function. Kalau antum kata ada function, habis hadis tu jadi dhaif belaka. Hadis tu jadi dhaif belaka. Antara syarat hadis dhaif adalah dhabtur ruwah. Antara syarat hadis sahih adalah dhabtur ruwah. Hadis tu mesti dah perawi dia jitu ingatan dia. Tidak bercampur aduk. Kita ada orang dia kata aku belajar dulu ni aku ada 100 sanad. 100 sanad. Satu kitab ni sampai 5-6 sanad. Dalam Bukhari tu. Tapi bila kita kata satu hadis, kita kata kat dia
okey, ini hadis ni dekat hadis ni. Dia kata, tak tahu ada ke dalam kitab ni. Ada lah dalam kitab tu. Habislah jadi dhaif dah hadis tu. Sebab dia tak tahu hadis tu ada dalam kitab yang dia kata ada sanad ke tak. Sebab dia dah tak tahu kalau ada function. Tapi saya nak katakan pengajian bersanad ini dia tak ada function, cumanya dia hanya ada tabarrukan. Bagaimana kita nak ikut cara para ulama, kita tahu ilmu kita tasalsul dari segi itu. Sebab apa tak ada function? Sebab dah terhenti pembukuan. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Hakim Naisaburi, Al-Baihaqi, sampai Al-Baihaqi masih ada sanad, dia tulis, dia masih dia perawi dengan bersanad. Dalam Sunanul Baihaqi dia masih dengan dia sumber asli bersanad. Adapun kitab selepas itu kurun ke-5, kurun ke-6, kurun ke-7, dah khalas dah, tak ada bersanad dah. Sanad tu dah terberhenti dekat kutub muktamad dah. Kitab-kitab yang muktamad. Maka apa gunanya lagi mereka tulis dengan sanad, melainkan mereka hanya akan dah tak guna dah. Potong sanad. Kalau tidak penuh habis kitab. Daripada kitab hampa beli jual kecil tu. Terbayar lagi mahal lah gaya. Kalau minda kapitalis dia kata lagi bagus Ustaz. Lagi mahal boleh jual. Okey. So dia potong sanad, melainkan sanad al-a'la saja. Sanad yang paling tinggi sahabat. Siapa yang meriwayatkan semua. Okey. Okey, saya nak tanya, kitab ni kalau kita belajar takhrijul hadis, kita akan ada satu kitab asli dengan kitab ghairu asli. Kitab asli dengan kitab tidak asli. Ini kitab asli ke tidak? No. Sebab dia tidak bersanad. Ini bukan kitab asli. Kitab asli adalah kitab yang bersanad dengan sanadnya sendiri. Dengan sanadnya sendiri. Ada satu lagi kitab Syibul Asli, kitab yang seakan-akan asli. Sebab dia ada sanad, tapi sanadnya bukan sanad dia, tapi dia ambil contohnya anak karang kitab. Contohnya anak karang kitab, semua hadis-hadis daripada itu anak ambil dengan sanad-sanad sekali daripada Imam Bukhari. Kitab anak jadi kitab Syibul Asli. Seakan-akan asli dengan sanad ada, tapi itu bukan sanad anak. Itu sanad Al-Imam Al-Bukhari. Baik, kita teruskan. Barakallahu soal. Saya sebenarnya suka, bagus. Antum nak soal, tanya lah. Alhamdulillah. Saya terbuka. Boleh tanya. Hatta nak bangkang pun boleh. Saya kata kat student saya, kalau ada yang bangkang saya lagi bagus. Saya suka. Okey. Fi riwayah bin niyat wa innamal likulli mar'in ma nawa. Dan setiap sesuatu itu dia akan dapat manfaatnya dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Barang siapa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu kerana perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu dapat apa yang dia niatkan. Kenapa dalam hadis ini dikhususkan Nabi sebut perempuan? Kenapa Nabi tak sebut faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha? Sebab dunia ni umumlah. Umum merangkumi nak kahwin dengan perempuan, nak dapat kerja, nak dapat pangkat, nak kehidupan mewah dan sebagainya. Itu termasuk dalam dunia. Tapi kenapa Nabi khususkan? Lepas Nabi kata faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atan yankihuha. Dalam riwayat lain au imra'atan yatazawwajuha. Sebab apa? Sebab asbabul wurud hadis ini adalah kerana satu orang perempuan dia berhijrah dan pakwa dia. Pakwa dia ikut hijrah kerana apa? Perempuan tu. Muhajir Ummu Qais. Ummu Qais. Kita panggil. Siapa nama lelaki tu? Tak tahu. Disembunyikan. Alhamdulillah. Ditutup aibnya. Ini antara kita kata benda-benda yang begini para sahabat Nabi tahu tak? Siapa nama Muhajir Ummu Qais tu? Penghijrah kerana Ummu Qais, tahu tak? Yes, tahu. Para sahabat tahu tak siapa yang berhijrah kerana Ummu Qais? Yes, tahu. Sebab dia lah kahwin dengan Ummu Qais. Tapi nama dia disembunyikan sampai dah ni orang tak tahu siapa Muhajir Ummu Qais. Itulah kita tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata itulah kita. Aib yang ada pada saudara kita sembunyi, tutup rapat-rapat. Tutup rapat-rapat. Barang siapa
Man satara mu'minan satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudara dia, maka Allah akan sembunyikan aib dia pada aib dia dan di dunia dan juga di akhirat. Ada barang siapa yang membuka aib saudara dia, maka Allah akan buka aib dia di dunia dan di akhirat. Buka aib di dunia ni kecil lagi, tapi kalau Allah buka di akhirat, subhanallah. Kita tak tahu dia, semua orang tengok waktu kita nak dihukumi tu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Apa ayat dia? Wahai orang yang beriman, jauhilah kamu daripada kebanyakan zon. Kemudian Allah Subhanahu wa taala surah wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kamu tajassus. Janganlah kamu yang mengintai-ngintai, cari-cari aib saudara kamu. Ini yang keluar dosa peribadi tadi. Ada ke dosa peribadi ni? Ada ke? Yes, memang itu dosa dia disembunyikan. Dia tak mahu orang tahu. Maka kita kena sembunyikan dosa peribadi dia. Ustaz, anak saya ni saya bagi dia phone, saya tak tahu, saya boleh tak pantau? Saya boleh tak check phone dia, dia WhatsApp dengan siapa semua, dia chatting dengan siapa semua, boleh ke tak boleh? Nak jaga dalam orang lingkup kita, nak jaga. Terjasus tak tu? Yes, terjasus. Tapi ada terjasus yang dibenarkan dalam keadaan darurah. Dalam keadaan darurah. Dalam keadaan polis nak terjasus ni, ada ISIS, ni ada orang nak bunuh. Ni kadang-kadang anak kita kadang-kadang kita sebagai bapa kita nak jaga. Kita dah nampak tanda-tanda ni. Dia terjasus ni tak boleh sembarang-sembarang. Cek sikit nak check phone. No, tak boleh. Walaupun phone tu anak kita. Tapi kalau kita dah ada nampak simptom, dia ni check dengan phone, tergelak-gelak dengan malam ni macam ni, maka kita pun dia ada darurah dia, ada qarinah, ada darurah, kita boleh check. Sama juga check phone suami. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh. Tajassus. Yes, tajassus. Antum bukalah fatwa-fatwa. Memang tak antum hatta buka fatwa dalam fatwa.net Saudi. Banyaklah fatwa.net tu, kadang-kadang Syekh Uthaymin, Syekh Shalih Fauzan, macam-macam lah. Dia ada majmu'ah al-ifta. Memang dilarang. Tak bagi. Sebab itu termasuk dalam tajassus. Jangan kamu tajassus, jangan kamu mencari-cari aib. Mencari-cari aib suami kamu. Kadang-kadang benda tu kadang-kadang dia tak jadi benda isu kecil, jadi besar. Melainkan suami dah lama tak balik, lain macam marah maki semua, dah pernah yang kita kena tahu pasal apa dia jadi gini. Tapi tiba-tiba sikit-sikit cek WhatsApp dia. Tak ada apa, suami tu okey je, cek WhatsApp Hadi ni dengar kata nak kahwin ni. Bising lain macam ni, cek. Hari-hari balik cek, ada ke rumah tak ada tak boleh haram tajassus. Sebab itu zon. Dia start daripada zon, maka haram tajassus. Zon ni benda yang kita was-was. Benda yang zon, inna ba'dha zanni semua kebanyakan zon tu dosa. Dia start dengan tajassus, sebelum tu adalah zon. Kemudian kita cek. Melainkan saya kata tadi ada qarinah yang besar, ada hal-hal daruriyah yang besar, maka kita boleh. Maka ini istimbat yang kita boleh keluarkan daripada hadis ni. Para sahabat sembunyikan nama, kita tak tahu siapa nama Muhajir Ummu Qais ni. Kita tak tahu pun sampai sekarang lah ni. Ada yang kata gini, tapi semua riwayat tu tak sabit. Okey. Sebab itulah Nabi SAW khususkan hadis ini dengan hadis siapa yang hijrah daripada Mekah ke Madinah ketika itu kerana wanita, maka hijrahnya itu dapatlah dia dapat kahwin, memang dapat kahwin dengan wanita tu. Tapi Allah dan Rasulnya tak dapat. Ada soalan dekat hadis ni? Yes. Yes. Dia menakalkan daripada menukil daripada Zabul Ma'ad yang penuh kayu sebut. Sebagaimana firman itu wajib atas setiap muslim, maka wajib pula atasnya melakukan 2 hijrah setiap hari. Sudah. Pertama hijrah kepada Allah Taala Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla dengan tauhid dan ikhlas billah. Tawakal, takut kepada Allah, al-raja, cinta dan taubat.
Barakallahu fiik. Haji Hashim, barakallahu fiik. Saya suka, ada siapa nak tambah? Tafadhal. Dan memang kalau antara istifadah yang paling banyak adalah kalau ada Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Ibn Utsaimin ni istinbat dia subhanallah. Dia antara ulama muathir yang istinbat. Kita tengok syarah kitab dia Riyadhus Shalihin. Para ulama lain buat 2 jilid, dia sampai 5 jilid. Ada yang 4, ada 5. Yang dekat saya 4 jilid warna kuning tu. 4 ke 5 saya tak ingat. Dia main istinbat. Saya buat master dulu, ada assignment tentang manhaj Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah hadis. Syekh Ibn Utsaimin ni, antum kalau pergi Syekh Utsaimin, ribuan orang duduk dekat majlis dia. Orang tanya dia jawab, dari Quran, subhanallah, macam dia tahu semua benda. Tapi antum tahu tak, first dia satu orang je mai kuliah dia. Kadang-kadang tak mai. Orang tu mai, letak kitab balik, dia seorang. Tapi dia tetap terus mengajar. Subhanallah, Syekh Ibn Utsaimin. Sampailah orang dia dikenali, ribuan orang datang. Itu kadang-kadang hadi, even kalau orang kita panggil tak ada orang mai, relax, teruskan. Teruskan. Tapi rasa sini ramai kot, insya-Allah. Ini bagus. Hijrah tu memang ada 2. Satu hijrah badaniyah, satu lagi hijrah maknawiyah. Hijrah badaniyah ni kita intiqal min makanin ila makan. Kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Itu hijrah al-badaniyah. Yang kedua ini adalah hijrah. Yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Maknanya kita berhijrah daripada yang tak baik kepada yang lebih baik. Dalam hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah, kedua-duanya sekali. Imtisali awamirillahi wa rasuli, kerana mengikut perintah Allah dan Rasul. Itu hijrah badaniyah. Kena pindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Dalam masa yang sama, kerana mengikut ketaatan, mengikut perintah Allah dan Rasulnya. Sebab hijrah adalah perintah Allah ketika itu dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam bab ini saya nak tekankan sebelum kita habisi ataupun masuk yang kedua lah sedikit bab taharah. Dalam bab ini dikatakan innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu adalah didasari dengan niat. Maka kita maklum, an-niyah mahalluha al-qalb. Niyah itu tempatnya di hati, bukannya mahalluha fil lisan. Dia bukan dengan lisan. Sebab itulah saban tahun, saban hari saya bawa jemaah umrah. Setiap kali bawa mesti ada masalah, ustaz, saya tak niat di miqat tadi. Yang hajah lah, yang hajah pergi turun dekat apa ni, dekat miqat tadi, dekat Bi'ru Ali dekat miqat tadi, turun ambil wuduk, solat tu pasal nak buat apa? Pasal nak ihram lah ustaz. Niatlah tu. Niatlah tu. Saban tahun kita akan sama daripada dulu sampai sekarang. Saya duk ingat dari kecil, mungkin akan satu hari akan stop lah soalan ni. Ustaz, saya tak niat malam tadi. Esok nak saya ni macam mana saya puasa, saya kena turunkan puasa tak? Sok buka tak? Sok tak? Sok apa ni? Sahur makan tak? Sahur saya makan, saya lah yang masak. Sahur tu sebab apa? Sebab nak puasa. Itulah niat. Mahalluha al-qalb, hati. Niat ini tidak ada warid daripada Nabi SAW maupun salafus salih at-talaffuzu biha, dengan melafazkan niat, melainkan satu je, itu haji dan umrah. Haji dan umrah. Apa niat haji dan umrah? Nak ihram, labbaik Allahumma umratan. Tapi kita pun itu satu tu pun yang Nabi pernah lafaz, itu pun kita tukar. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yes. Antum tengok buka buku haji dan umrah. Sekali aku kena ban pergi haji umrah. Tapi kalau saya bawa umrah, saya memang mengajak tu. Ya, tak payah. Senang. Nabi itu dalam banyak-banyak amal ibadah, satu ni je yang Nabi lafazkan niat. Yang warid Nabi lafazkan niat. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji. Kalau umrah, labbaik Allahumma umratan. Umrah. Tu niat, lafaz niat. Tapi itu pun kita ubah. Kita orang, ya subhanallah, tak tahu kenapa kita suka ubah. Hamba buka buku-buku kitab banyaknya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tak ada pun labbaik Allahumma umrah, tak ada. Oleh itu Nabi kata labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Terus Nabi akan talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda
Sebab jadi itu satu tu saja. Jadi ustaz, apa hukumnya? Apa hukumnya untuk talaffuz bin niat ni, lafaz dengan niat ni? Maka hukumnya, adakah dia ibadah? Kalau orang masukkan di dalam ibadah, maka dia akan jadi bid'ah. Kalau ada orang kata saya sekadar nak datangkan, nak solat tu saya tak boleh kalau saya nak ni, kalau saya nak cakap, saya kena je datangkan dengan tu, maka ni di luar, dia bukan di luar ibadah, maka kita boleh consider dah. Maka kita boleh consider dia buat tu bukan sebab ibadah. Dia tak kata pun ibadah. Bid'ah. Yes, betul. So memang kalau kita tengok fatwa ulama dulu, kalau kita bawa kat sini berkelih sajalah. Berkelih. So saya suka kalau kita bawa, sebab benda ni ada dalam maktub dalam kutub fiqh Syafi'iyah. Memang dalam karangan Imam Syafi'iyah ni at-talaffuz ni. Walaupun ada sebahagian ni kata tak. Walaupun sebahagian kata tak. Tapi ada. Cuma itu kita katakan yang sebab tu saya suka kita just ajak orang kata-kata ini sunnah dan ini tak sunnah. Saya tak payah kita bodoh. Bid'ah. Orang tak suka dengar. Ini sunnah. Jadi kita ajak orang pada sunnah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, sesungguhnya hak itu waqad jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Apabila hak itu datang, maka batil akan tenggelam. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan, kejahatan, bid'ah dan semua ini, maka dia akan tenggelam dengan sendirinya apabila dakwah sunnah itu, apabila sunnah ni kita naikkan. Barakallahu fikum atas ulasan. Ada pertanyaan tentang hadis yang pertama? Yes. Memang itu yang diperintah. Hati ini berbolak-balik. Ya, betullah Allah, Nabi ajarkan kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ataupun dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Hati ini yang bolak-balik. Allahu Akbar. Kalau kita tengok hadis yang dikatakan penciptaan awal khalqil janin, penciptaan awal manusia. Hadis itu kalau kita belajar Arba'in Nawawi adalah tempat hadis yang kedua. Sesungguhnya inna ahadakum yujma'u fi batni akhihi 40 yawman nutfat summa yakunu 'ala dhalika mithlu dhalika 'alaqatan summa yakunu mithlu dhalika mudghatan. Dan last sekali dia kata ada orang ini kehidupan awalnya itu penuh dengan ketaatan, sehinggalah sabaqahu al-qadar, sehinggalah di akhir kehidupannya telah didahului dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mati dalam keadaan bukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, tapi sebelum dia mati sabaqahu al-qadar, maka telah didahului dengan qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala tulis, takdir untuknya, maka dia penutupnya dia bertaubat. Yes. Kemudian dia bertaubat, dia buat baik, kemudian dia mati dalam keadaan iman, kemudian dia dimasukkan dalam syurga. Jadi kita hadis ni para ulama dengar dia akan menangis. Dia risau keadaan diri mereka ni. Jadi kita ni walaupun dalam keadaan diri kita ni okey, baik semua, jadi tapi kita perlu kena risau juga. Sebab itulah kita kena doa sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetapkan diri kita, tetapkan penghujung kita dalam keadaan husnul khatimah, kebaikan yang baik. Dan memang kita sentiasa disuruh untuk perbaiki niat. Untuk kita perbaiki niat. Niat ni dia dosa. Ini memang, kalau niat ni, kalau yang tadi dosa peribadi, niat ni memang lagi peribadi lah. Kita saja yang tahu apa niat kita. Ustaz Mirul Mais ni apa niat Ustaz? Saya sendiri tu. Hadi apa niat dia? Dia sendiri dia tahu, orang lain tak tahu. Ada orang belajar ilmu liyujadilu bihi al-ulama. Sebab dia nak buat apa? Orang bodoh, orang awam. Fadallana ala tarki dunia, maka Allah tunjukkan kami untuk tinggalkan dunia.
Walaupun sebab tu saya beritahu kat student, dekat pelajar, antum belajar kenapa? Nak jadi cikgu, nak belajar, nak kerja, nak bagus, tak ada masalah. Ataupun mula-mula nak dunia, nak kahwin semua, teruskan belajar. Hatta ini bukan Imam Ghazali semua cakap, salah semua banyak cakap benda ni. Kami awal-awal belajar bukan kerana Allah, tapi betul cara belajarnya. Dalam proses yang sama, guru menasihati, ada nasihat daripada guru, ada sebab dan sebagainya, maka Allah keluarkan kami daripada bukan sehinggalah kami belajar betul-betul kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi niat ini memang perkara yang saya kira menjawab aja puan. Okey. Ada soalan lain? Tidak ada. Ya, boleh tambah lagi. Kongsi. Betul. Memang betul. Itulah dia, memang tajdidun niyah memang kena selalu kita buat. Di permulaan, pertengahan dan perakhiran. Hatta dah sudah pun kita ada satu orang salah, Sufyan Ats-Tsauri. Tak silap saya. Satu hari dia nampak orang Sufyan Ats-Tsauri, dia nampak orang menangis dalam solat. Kemudian dia kata, dia ni nak unjuk ni. Hati ni, niat ni, dalam hatinya. Dia kata, maka oleh kerana sebab itu Allah halang aku selama 6 bulan 6 bulan untuk bangun qiyamul lail sebab hati saja. Jadi hati ni memang kita sentiasa kena ini kita kena buka kitab ni lah kita tazkiyatun nafs bab hati ni bab akhlak, bab hati, insya-Allah. Baik, hadis yang kedua. Hadis ni kita tulis habiskan daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ini yang saya bagi tahu tadi. At-taharah dia ada dua bahagian, satu taharah daripada hadas, satu taharah daripada najasah. Hadis ini taharah daripada hadas. Kata Nabi SAW, Abi Hurairah ini dia Abdurrahman nama dia sebenar. Nama sebenar dia Abdurrahman. Dan Abu Hurairah atau Abdurrahman ini dia diberi gelaran. Ini kita panggil gelaran dia kunyah. Kalau ada Abu depan ni kunyah. Kunyah ni sunnah. Jadi Abu lah. Selalunya kunyah ini diberikan kepada orang yang anak yang pertama. Jadi Abu Aisyah. Anak pun Abu Aisyah. Sama. Selalu anak pertama. Tapi boleh tak buah anak yang kedua, tak ada masalah. Tapi anak yang pertama. Dan kadang-kadang tak ada anak pun kita boleh bubuh juga. Boleh bubuh juga anak. An-Nawawi apa kunyah dia? Abu Zakaria. Dia ada anak ke? Abu Zakaria? Dia ada. An-Nawawi meninggal umur 45, dia tak kahwin. Macam mana? Abu Uzaifah. So apa? Nama anak? Ada. Okey, tak ada masalah. Sebab Aisyah radhiyallahu anha dia kata, wahai Nabi, Aisyah tak ada anak. Wahai Nabi, aku punya saudara-saudara saudara semua depa ada kunyah. Apa kunyah aku? Depa semua ada kunyah. Nabi bagi di kunyah. Nabi bagi di kunyah. Apa kunyah Aisyah? Saya lupa. Ada, saya tak ingat.
Mukhtalat tu yang kata musnid tak sampai tu. Tapi hadis dalam Bukhari. Baik. Abi Hurairah ni dia antara periwayat terbanyak hadis, walaupun dia bersahabat dengan Nabi hanya 3 tahun saja. Dalam Al-Bukhari dia kata sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 sinin. Aku bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3 tahun sahaja. Tapi bila diikutkan tarikh dia bersahabat dengan Nabi semenjak keislaman dia 5 tahun. Para ulama Ibn Hajar Al-Asqalani bagi tahu maksudnya adalah dia iltizam dengan Nabi. Dia mulazamah dengan Nabi itu paling banyak adalah selama 3 tahun. Dan dalam masa 3 tahun dia menjadi orang yang paling banyak riwayatkan hadis. Subhanallah. Sebab apa? Sebab dia ashabus suffah. Dia tak ada kerja, tak ada isteri, tak ada anak, semua duduk kat masjid. Kerja duduk damping dengan Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi, dia pergi. Hatta untuk masuk perut makan dia pun dia pergi jumpa Rasulullah. Subhanallah. Dan bukan setakat itu saja. Dia memang orang yang sentiasa bertanya. Dia sentiasa bertanya. Sehingga kan dalam hadis bila dia bertanya, Rasulullah kata, aku dah, orang lain tak pernah tanya lagi benda ni. Hang seorang dia tanya. Macam tu. Orang kalau ada student macam ni, memang lecturer dia uish, apa ni first time kena tanya macam ni, dia jadi, ataupun guru dia jadi pandai. Dia jadi guru, dia jadi, sebab tu pandainya guru ataupun pandainya berceramah, bijak ceramah sebab audiens. Kalau audiens ni nak jenis menyanyi, ceramah nyanyi, kena nyanyi, pandai nyanyi Kalau audiens mujtamaknya, masyarakatnya nak ceramah yang jenis yang suka melawak, ceramah kena melawak. Tapi kalau audiens nak jenis pandai, nak jadi pandai lah, jadi balik kena cari dan sebagainya. Dan Abu Hurairah juga antara famous kalau belajar orientalis, memang selalu kena. Abu Hurairah ni antara yang selalu kena orang orientalis akan cantas dia lah. Sebab dia bersahabat dengan Rasulullah, bagaimana dia meriwayatkan sampai 7,000 hadis, sedangkan orang lain lebih kurang daripada dia. Hatta orang yang kedua pun Anas bin Malik. Anas bin Malik pun dia budak-budak, dia sigar sahabi. Bagaimana dia meriwayatkan hadis yang banyak? Aisyah yang ketiga. Ataupun keempat saya. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah. Okey, baik. Katanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salat ahadikum, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan terima solat daripada kalian idza ahdatha hatta yatawadda, apabila dia berhadas sehinggalah dia bertawadda. Dekat sini hadas besar ke hadas kecil? Hadas kecil. Hadas besar mana boleh tawadda? Hadas besar kena ikhtisal, kena mandi. So dekat sini kita dapat fahami bahawasanya hadas yang dimaksudkan adalah hadas yang kecil. Bermaksud apa yang kita dapat istinbat, yang kita dapat tahu daripada hadis ini, bahawasanya wajib seseorang itu apabila ia nak solat, dia kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar lagi lah. Cuma insya-Allah next hadis kita akan sembangkan bagaimana kalau seseorang itu dia berhadas kecil, dia berhadas besar, apakah perlu boleh tak dia berwudu? Macam contohnya dia berhadas besar, dia bersama isteri dia, malas mandi. Apa perlu dia buat? Nak tidur, nak makan, adakah sunnah bagi dia ambil wudu ketika dia berhadas besar? Ataupun adakah barang siapa yang makan ketika ada hadas, ketika dia berjunub, maka mewarisi kefakiran? Kita bisa dengar kan? Adakah begitu? InsyaAllah nantikan pada bulan depan. Saya kira habis dah kot kita habislah. Kita minggu depan. Minggu depan Ahadi, kalau saya tak ingat soalnya Ustaz minggu depan. Pun sama juga bab ni Saya kita jadi insya-Allah. Antum ni kalau dah bila belajar menurut lahkan ni talibul ilmi dah lah. Bukan kita kalau belajar fiqh kita fiqh biasa, hukum hakam. Itu tak ada dalil, kita asas. Ni semua berdalil ni. So kita antum talibul ilmi. Khalas talibul ilmi. Sebab tak ada soalan juga cukup tu. Nanti saya tentang kunyah. Ya. Aisyah tadi kan. Siapa? Ummu Abdillah tadi ya. Kunyah tu Ummu Abdillah. Tentang hadis Imam Abu Daud bila Aisyah datuk, orang lain ada
tak ada. Jadi izinkan aku untuk meletakkan sepakat dengan anak-anak saudara yang lain kan. Saudara dia sebut Fadilah tu kan. Jadi soalannya bagaimana dalam Islam ni punya tu yang mikir dia supaya daripada anak sendiri, anak saudara lain. Jadi bagaimana nak letak punya tu kan. Jadi kalau yang keduanya tentang apa tu gelaran musnid, muhaddis sebagainya tu. Jadi bagaimana ulama letak macam ukuran dia. Dulu kalau biasa dulu di majlis surah biasa disebutnya ada kalau hafiz ni ibu-ibu yang 300,000 bagian ni kan. Tiga ni tentang bagaimana perbezaan wujud tentang suku Islam. Kita tengok kalau suku Islam ni dua lah kan. Ramai pun ada dua di suku Islam tu je. Dia macam mana dia punya ukuran. Soalan yang hebat ni. Ini Ibnu Ma'in punya soalan. Baik. Okey, yang pertama kunyah. Kunyah ni tak semestinya nama anak. Kan saya kata Abu Hurairah, Abu kunyah daripada apa? Hurairah kucing. Abu Hurairah ni dia jenis suka kucing. Dia sentiasa bawa dekat baju dia anak kucing. Hurrah kucing. Bila ala wazan fu'ail, Hurairah adalah kucing kecil. Dia suka anak kucing. Maka semenjak itulah Nabi bagi dia kunyah Abu Hurairah. Satu orang yang suka kepada Hadi. Contohlah. Mungkin dia boleh bagi Ummu Hadi. Dia berkenan kat Hadi tak dapat kahwin Hadi, dia pun bagi Ummu Hadi. No problem. Awal-awal kita anak apa nanti aku nak buah Hadi nama anak. Dia buah awal-awal tak apa. Dia tak semesti dapat anak dulu. Ataupun yang macam kisah Aisyah tadi, barakallahu fik, Ummu Abdullah. Nabi kannahu bi Ummu Abdullah. Nabi bagi kunyah dia sebab dia minta dengan anak saudara, dengan makcik dia. Ataupun boleh juga. So tidak ada spesifik. Cumanya yang pasti kebiasaannya dengan nama anak. Abu Abdullah. Keseluruh 4 imam mazhab kunyah dia adalah Abu Abdullah. Imam Syafi'i, kecuali Abu Hanifah. Imam Malik Abu Abdullah, Imam Ahmad Abu Abdullah. Melainkan Abu Hanifah saja kunyahnya Hanifah sajalah. Okey, soalan yang kedua, ini pembahagian musnid, muhaddis, hafiz, hujjah, amirul mukminin fil hadis. Ini pembahagian ini adalah pembahagian yang bukan zaman dulu ni. Dia pembahagian yang zaman ulama bukan mutaakhirin, mutawassitin. Ulama pertengahan ini yang dibahagikan begini. Kemungkinan pada zaman kini kita boleh ijtihad, kita boleh bagi lain. Syekh kami Abdullah Khair Abadi, dia kata muhaddis zaman lah ni, siapa muhaddis? Laptop. Komputer dia kata dalam buku dia. Sebab apa? Siapa yang menjaga hadis ni? Siapa yang simpan hadis? Komputer. Sampaikan kita pun tak payah. Dah kita cari. Phone ni adalah kutub tis'ah. Boleh cari atau cari. Orang tanya, saya cari matan, istimbat matan dia, cari keluar. So benda tu kita ijtihad tu kita boleh ubah. Kalau tidak zaman sekarang tak ada muhaddis lah kita bagi. Syekh Albani bukan hafal hadis. Tak hafal. Syekh Albani, Syekh Ahmad Syakir tak hafal hadis. Yang banyak hafal hadis Syekh Alam. Pun sama. Tapi bila dia tanya, dia kata saya tahu hadis tu dekat situ. Dia istihdar. Dia boleh tahu sebab dia mengaji, dia pengkaji, dia baca. Tapi tak hafal. Yang hafal ni yang dekat Belah Saudi ni, Syekh Mukbil juga. Kalau zaman Syekh Mukbil, ini memang hafal. Kat sana sistem dia Darul Hadis kan, memang ini hafal. Yang baru-baru ni siapa nama tu, lelaki tu yang hafal 20 musannaf tu, ratusan ribu hadis tu. Subhanallah. Budak ada sebelum ni, budak buta jihad, Ibnu Mutin jihad, hafal kutub tis'ah, umur 14 tahun. Subhanallah. Daripada kecil kan tu. Kalau sebab tu dia kata menghafal ini ibarat al-hifdhu fi sighar kan naqshi fi al-hajari. Al-hifdhu fi menghafal pada waktu kecil ibarat memahat pada batu. So nak hafalan kuat waktu kecil, tu je dia punya tips dia. Cuma ada juga sebahagian ulama
Sebagai ulama hadis, waktu kecil dia mukhtalaf, dah besar dia jadi power gitu. Ingatannya Syu'bah bin Hajjaj, dia jadi power, dia belajar ilmu hadis lambat. Dia mula ahli lughah, syair dia syair, dia jumpa dia syair, bagi syair. Kemudian sampailah ada orang beritahu, hang ni kalau ngaji hadis ni dia power, dia start ngaji hadis lambat. Lepas tu dia jadi Syu'bah. Siapa tak kenal Syu'bah bin Hajjaj zaman tu, paling ditakuti kot. Saya kira itulah dia jawapan yang saya agak kira jawapan yang saya bagi secara ringkas lah. Cumanya yang kita tahu biasanya tasanifnya bila kata Al-Hafiz, dia mesti menghafal 300,000 hadis. 300,000 hadis. Itu yang diberikan oleh para ulama. Kemudian hujah lebih daripada itu. Amirul Mukminin, dia mengetahui semua, lebih kurang semua, tidaklah terlepas daripada 300,000 hadis ni. Ada sampai 300,000 hadis lah. Ada ke sampai 300,000 hadis? Al-Bukhari 7,000 hadis je, Muslim pun 7,000 hadis. Kemudian banyak yang berulang sama tu, sama antara kedua. Tak sampai. Dalam dunia ni tak sampai. Tak sampai 300,000 hadis, tak sampai 100,000 pun. Tapi sanad, perawi, mutaba'at, syawahid. Satu hadis kadang-kadang ada sampai 10 sanad yang berlainan. Ini yang dikatakan sampai 300,000 hadis ni. Ini yang dikatakan Imam Bukhari sampai 100,000 hadis, 300,000 hadis. Jadi sanad. Wallahu a'lam. Saya kadang-kadang saya buka benda yang tinggi-tinggi macam ni, sesuai tak? Takut dia pening. Okey, ada ni. InsyaAllah kalau tak open ni kita bawa balik. Kita pun bukan yang ni sangat pun. Kadang-kadang barakallahu fikum pada yang bertanya. Kalau ada, kita bincang nanti di sembang. Apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan ketaifan diri sendiri, sifat pelupus orang insan ni. Moga-moga kita insya-Allah dapat kebaikan diri saya sendirilah, dapat kebaikan daripada majlis ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.